Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dr. Ismail kembali bersama anda hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan definisi sihat? Okey, sihat ni ada 3 definisi yang mana satu adalah bebas daripada apa-apa jenis penyakit ataupun kecederaan ataupun luka. Definisi kedua adalah sejahtera ataupun well-being daripada aspek mental, emosi, dari segi fizikal pun kita sihat, dari segi society, kemasyarakatan pun kita sihat, dari segi spiritual, keagamaan dan juga dari segi aspek-aspek lain seperti financial, education, kita mempunyai tahap kesejahteraan yang optimum dan tinggi. Yang ketiga, definisinya adalah kita sihat apabila kita boleh melakukan aktiviti-aktiviti harian tanpa apa-apa halangan ataupun rintangan. Maknanya kita boleh membuat kerja-kerja seperti mandi, yang basic-basic, masak, menjahit, bekerja, buat kira-kira, semua tu dalam keadaan yang normal. Itulah kita panggil sebagai sihat tubuh badan, ya. Okey. Apakah yang boleh kita buat untuk kita nilai diri kita sama ada kita sihat ataupun tidak? Nasihat saya, kita dapatkan satu bentuk buku, tak kisah buku macam mana pun, tak perlu beli buku yang mahal-mahal, buku biasa, buku yang macam exercise book pun, macam anak kita pakai untuk sekolah pun dah mencukupi untuk kita simpan rekod-rekod kesihatan kita. Ini satu, okey? Satu, simpan rekod. Yang kedua, kita buatkan entry ataupun kita masukkan data-data ni ikut hari-harian. Apakah datanya? Satu, kita cek berat badan kita. Berat badan tak perlu masukkan setiap hari, tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Seminggu sekali mencukupi, paling kurangnya pun 2 minggu sekali. Dan kalaulah paling-paling malas pun sebulan sekali. So, bagaimana kita nak masukkan entry untuk berat badan kita ni? Okay? Katalah kita ambil berat badan seminggu sekali. Waktu bila yang paling bagus? Waktu yang paling bagus untuk kita cek berat badan adalah selepas bangun pagi, selepas dah pergi ke toilet, dah buang air besar, buang air kecil, sebelum sarapan. Itulah waktu yang kita paling bagus untuk kita cek berat badan. Okey? Mencukupi untuk buat seminggu sekali. Yang kedua, kalau kita ada BP set, okey, untuk cek tekanan darah, kita masukkan bacaan kalau boleh awal pagi. Selepas sarapan pun dah mencukupi. Yang keduanya, kalau kita ada glukometer, itu alat untuk cek gula dalam darah kita. Kita buat sebelum sarapan pagi. Okey? Itulah 3 entry kan. Berat badan, tekanan darah, gula dalam darah. Okey, so yang tiga-tiga ni kita boleh buat seminggu sekali kalau kita tak ada masalah kesihatan apa-apa. Tapi kalau kita ada darah tinggi, kita boleh cek tiap-tiap hari. Ataupun kalau kita ada diabetes, kita boleh cek tiap-tiap selang 2-3 hari pun mencukupi kalau tahap gula kita itu adalah normal. Yang ketiga, apa yang patut kita masukkan entry? Corak tidur kita macam mana? Kita tidur pukul berapa, bangun pukul berapa? Ada tak apa-apa gangguan? Yang kelima, entry-nya adalah corak pemakanan kita. Selera makan kita macam mana, apa yang kita makan. Okay? Yang keenam, apa yang patut kita masukkan? Corak ataupun pattern tabiat buang air kecil, buang air besar kita. Ada tak perubahan? Kalau selalunya kita buang air besar sekali sehari, tiba-tiba dah seminggu tak buang air besar. So, kita tahu ada masalah di situ. Alright? Yang keenam, data mengenai perasaan ataupun emosi kita. Ada tak perasaan-perasaan ataupun emosi-emosi yang negatif? Itu pun kita boleh masukkan dalam buku log kita ataupun buku kesihatan kita. Yang akhirnya adalah cara pemikiran kita. Ada tak fikiran-fikiran yang negatif ataupun kita susah nak fokus ataupun kita kena episod panic attack ataupun kita terasa yang kita ni murung sangat, kita boleh masukkan dalam buku log kita. So buku log ni adalah buku rekod kesihatan kita yang mana kita boleh nilai tahap kesihatan kita secara objektif dan kita tahu keadaan kita sebelum ataupun selepas kita kena sesuatu penyakit ataupun kecederaan. Okey tuan-tuan dan puan, itu dia cara kita menjaga kesihatan kita. So, take care guys. Stay safe. Sama-sama kita jaga kita.